Faiz, Interior Designer Advisor anda di Mami Home. Hari ini saya sebagai host untuk podcast Santai ID, di mana kita akan merungkai ataupun kita membincangkan topik-topik hangat ataupun topik-topik ilmiah untuk anda. Jadi hari ini kita ada special guest, di mana kita memperkenalkan tajuk hari ini dia adalah tajuk yang berat tapi tajuk yang best sebenarnya dan sangat penting. So tanpa membuangkan masa, kita perkenalkan Tuan Nick Fakrul Hisham di Mami Home sebagai Head of Designer. Apa khabar Tuan Nick? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sihat Tuan Nick. Okey, so baik, hari ini kita berada di dalam satu studio yang cantik. Alhamdulillah sempat kita set up dan sebagainya untuk podcast Santai ID ni. Boleh Tuan Nick, saya kenal Tuan Nick ataupun warga tim Mami Home kenal Nick ni berperwatakannya adalah yang seorang agresif, seorang yang semangat, yang happy, ceria. Boleh? Tetapi mungkin penonton ataupun orang luar nampak Tuan Nick ni sebagai mungkin introvert. Tapi boleh tak Tuan Nick ceritakan latar belakang sikit tentang diri Tuan Nick? Okey, amazing. Okey, latar belakang. Okey, kalau Pak I tanya pasal latar belakang, saya cerita dulu. Saya dah kerja kat Mami Home selama 5 tahun. Dan kerja kat Mami Home lah 5 tahun. Tapi SID saya dah kerja selama 6 tahun. Dan sebelum tu, dalam 1.5 tahun lepas habis belajar, saya dah kerja dalam sebuah firm architecture lah. I see. So dalam dalam 7.5 tahun lah dah saya bekerja. Maksudnya memang Tuan Nick memang daripada dalam bidang ID ke? Tidak, saya sebenarnya adalah lulusan architecture. Lulusan architecture. Cuma berpeluang untuk masuk ke dalam bidang ID dan telah mendalami dia macam tempoh yang saya cakapkan tadi lah. I see. Baik. Jadi itu sedikit tentang latar belakang Tuan Nick sebagai kita punya Head of Designer di Mami Home. Jadi tajuk kita hari ni, penting ke buat 3D ataupun penting ke design rumah kita ni? Menarik kan soalan dia? Menarik kan tajuk ni? Tapi saya okey, menarik, alhamdulillah. Okey, baik. Soalan pertama kita kata yang cepumas, iaitu apa tugas seorang designer sebenarnya? Apa tugas sebagai seorang designer? Okey, tugas designer macam kalau Cik Pak sebut designer saja. Designer ni kalau kita sebut dia merangkum secara amnya pereka lah. Kalau kita tengok masuk dia pereka lah. So kalau kita nak sebut designer saja, benda tu tak khusus untuk kita lah. Benda tu akan jadi meluas. Macam kita ada pereka grafik, pereka digital, pereka apa-apa lain, kereta pun ada pereka. So semua kalau kita tengok pereka, secara lazimnya dia mereka bentuk benda lah. Okey, betul. Mereka bentuk benda. Dan kita khususnya kita kat sini kita mereka bentuk dalaman. Dan juga ada certain part kita ada juga mereka bentuk fasad sesebuah rumah. Fasad sesebuah rumah. Fasad ni adalah rupa luar bangunan lah. Rupa luar. Hadapan bangunan lah terutamanya. Yang mana kadang-kadang kita kena tambah bumbung, kita kena ubah dia punya dinding apa. So fasad dia ubah dan klien nak tengok, kita kena design benda tu lah. So itulah rekaan yang kita hasilkan dekat Mami Home ni. So maksudnya tugas designer di Mami Home ni adalah orang kata kita mereka satu interior dalaman yang baru. Mereka dan merancang. Mereka dan merancang. Kita tambah merancang. Sebab kenapa kita kena tambah merancang? Okey, kenapa? Okey, sebab untuk buat sesuatu renovasi ataupun ID, kita kena ada kos. Kena ada kos. Okey, menarik. Ada kos. Okey. So bila kita dah ada kos, kita tahu ada kos dalam sesuatu renovasi dan ID tu. Jadi dalam design tu kita kena include sekali dengan merancang kos tu. Merancang supaya, sebab saya tahu setiap orang kos yang dia ada untuk dia buat dan invest terhadap dia punya renovasi dan reka bentuk dan juga deco dalam rumah dia lain-lain. Setiap orang lain-lain. So setiap orang pada bajet masing-masing. So kita sebagai IT kita advice dan rancang untuk mereka lah. Kita bantu mereka dari segi. Jadi kita ambil daripada kos tersebut tadi soalan tadi Tuan ni ada terangkan. Daripada kos tu, adakah sebagai seorang designer
penting ke kos ni sebenarnya untuk membuat atau mencipta sesuatu dalam rumah? Soalan dia penting ke kos tu dalam sesuatu. Of course penting sebab macam mana kita nak realisasikan apa dia nak kalau kos tu ada certain kos sahaja. Contoh kita dah segmentkan untuk mudahkan lagi kepada kita punya owner, home owner, kita dah segmentkan kos tu melalui bentuk konsep. So kita dah bagi dia segmen-segmen konsep tu macam contoh Scandinavian ada rate dia dalam 150 hingga 200 per square feet. So konsep Scandinavian contohnya, dan konsep yang paling mahal pun kita ada luxury glam. Luxury glam ya? Yes, luxury glam dalam 500 hingga ke atas lah per square feet. Kenapa kita kena ambil square feet? Sebab benda tu dah diguna pakai oleh kontraktor dari dulu lagi, yang mana dia ambil square feet. So kita mudahkan untuk kita masuk dan jelaskan, bagi awareness kepada orang awam dengan guna square feet itu. Guna square feet tersebut. Bila kita guna square feet, setiap orang boleh merancang dan ada terus dalam kepala mereka berapa bajet yang dia orang boleh invest untuk kalau rumah seluas apa yang mereka ada. I see. So secara mudah je lah Tuan Nik, saya terangkan balik. Contoh bila kita ada kos ataupun kita ada bajet, Betul. barulah daripada segi bajet tersebut dia akan reflect kepada kita punya design. Betul? Yang mana homeowner kena aware lah macam mana bajet dia, berapa per square feet dia boleh belanja, konsep apa yang dia layak untuk dapat. I see. Dan bila dia dapat tahu benda tu, dia aware dengan benda tu, kita akan terus bantu yang mana boleh untuk dapatkan perancangan yang dia dapat. I see. So, sini dah Tuan Nik. Penting ke buat design rumah? Penting ke buat design rumah? Penting kalau tak nak rumah rokok. Penting kalau tak nak rumah-rumah. Masuk rumah-rumah? Masuk rumah rokok. Contohlah, kita start dengan macam mana proses kita design. Okay. Macam mana kita punya SOP di Mami Home untuk pastikan perancangan rumah mereka, homeowner lancar. Okay. Mula-mula kita kena ada proses apa Pak? Mula-mula kita, of course kita ada booking. Kita kena ada booking. So kenapa kita kena ada booking? Kenapa kena ada booking? Sebab kita kena ada booking sebabnya kita sebenarnya tak cukup manpower lagi untuk meliputi seluruh Malaysia. So bila kita dapat booking tu, kita boleh listkan homeowner mana yang dah untuk masukkan dalam kita punya list untuk pergi. Betul. So bila dapat booking tu, maknanya kita boleh masukkan list nama mereka dan dapat terus pergilah. Berbanding kalau yang ada keinginan tapi hanya menyatakan hasrat, kita akan masukkan list juga. Tapi dia akan priority tu akan berbeza lah. So booking tu adalah lebih untuk menyenaraikan berapa rumah kita boleh pergi, dan kalau kita dah habis slot, kita akan beritahu lah ada slot bulan depan apa semua. So benda tu lebih pada perancangan jugalah. So selain merancang rumah tu anda pun, kita juga merancang kita punya kerja supaya dapat deliver yang terbaik untuk rumah tuan dan puan. Itu baru yang pertama. Pertama. Itu baru yang proses yang pertama. SOP pertama kita. SOP yang pertama. Jadi SOP yang kedua apa dia? SOP kita dah booking. Bila kita dah dapat booking, kita akan slotkan. Kita akan slotkan orang yang booking tadi ke dalam kita punya jadual untuk kita pergi buat site assessment. Site analysis lah kita panggil. Site assessment, site analysis pun boleh panggil. Sebelum kita cerita tentang details pada site analysis ni, mungkin macam saya lah, site analysis ni maksudnya tim ni datang engkau sahaja ke, ataupun ada tak lebih detail yang tuan ni boleh ceritakan? Okey, kenapa kita tak panggil, kalau macam tu kita panggil site measurement. Betul. Tapi kenapa kita panggil site analysis ataupun site assessment? Okey. Sebab bila kita pergi ke site tu, kita bukan hanya buat ukuran, tapi kita analisis, kita buat analisa terhadap site tu. Macam mana dia punya strength di kawasan tu, yang mana kalau kita belajar architecture ataupun ID, kita ada SWOT lah. Kita ada SWOT. Ada strength, ada weakness, ada apa, opportunity apa semua. So benda tu kita kena analysis kat situ. Yang ni memang praktis yang valuable lah, dan praktis yang memang wajib buat lah untuk setiap kata orang yang dalam bidang ni. Memang kena buat sebenarnya.
benda tu dapat membantu kita lah dalam mengenal pasti apa potensi sebenar rumah ni. Full potential. Apa potensi pula dah. Potensi yang dalam dia punya ruang, dalaman, dan juga kalau ada peluang kita buat juga kat luar. I see. So site analysis ni contohlah Tuan Nick. Yes. Saya ni ada rumah dan bila saya kata saya nak extend rumah saya, biasalah rumah biasanya akan extend depan dan extend belakang. Betul. Okay. Jadi waktu site analysis ni adakah akan sekali tim expert Mami Mo ni akan check sekali dengan structure tanah, piping ke macam mana? Of course kita akan check apa yang kita boleh check sebab ada certain thing kita tak boleh check juga. Okay. Contoh macam tiang apa semua yang ada berada kat dalam dinding, mesti kita ada kesukaran juga nak dapatkan estimate yang betul-betul. Tapi kita ada ilmu untuk kita jangkakan, anggarkan dekat mana ada tiang dan dekat tempat mana tak ada tiang. Faham. So bila kita pergi site tu baru kita boleh anggar benda tu. Okay. Bermakna kalau kita tengok dalam gambar saja kita tak dapat. Bila homeowner hantar gambar saja kita tak dapat nak anggarkan benda tu. So bila kita pergi site, kita analisa site tu semua, kita dapat jangkakan benda tu lah. Dan kita akan advise klien macam mana potensial dia apa semua. Dan pastinya kita akan balik ke rumah lah. Balik ke rumah. Ke rumah untuk hadam dulu apa dia punya ni lah. Apa requirement? Apa requirement. Apa requirement. Tapi sebenarnya daripada requirement tu lah dia reflect pada cost tu banyak. Betul lah sekali dia reflect pada cost. Pada cost juga. Okay. Dia dah jadi macam topik berat tau pasal saya. Maksudnya Tuan ni dah jadi macam serius lah tadi kan. Tadi happy dia dah jadi macam serius pula kat sini. So kita ambil mood. Selepas site analysis, apa proses seterusnya? Tak habis lagi sebenarnya site analysis je deh. Tak ada sih. Itu kalau cerita dari segi panjang. Kalau kita ringkas pertama sebenarnya petang ni kalau buat tajuk site analysis saja dah boleh habis dah setengah jam. Faham. Dia sangat teknikal dekat situ. Betul. So pertama bukit, yang kedua site analysis, yang ketiga adalah kita buat space planning, master plan, dan macam apa tracing lah. Tracing layout. Yes, Tracing layout. Maksudnya dekat sini bila kita dah tracing layout, kita keluarkan master plan. Betul. Master plan ni kalau bahasa orang kata yang paling mudah adalah 2D layout. 2D layout. 2D layout ni pandangan daripada atas. Maksudnya kita secara kalau nak spesifik lagi, layout plan ni adalah 1000 meter daripada aras tanah. 1000 meter dari aras 1000 meter pula dah 1000 mm. Maknanya 1 meter daripada aras tanah. I see. So 1000. So dia potong kat situ, so kita nampak lah layout plan. Okay. So tadi bila kita dah ada tracing, kita dah pergi tengok master layout plan. So saya nak tanya dengan Tuan Ning lah. Okay. Itu ada 3 jenis rumah ataupun 4 jenis rumah. Kita ada kondo. Yes. Kita ada single story. Kita ada semi-D. Kita ada terrace dan mungkin kita ada bungalow dan mansion lah. Ya, yang bungalow dan mansion maksudnya ada 6 dekat situ. Ini kalau kita bercakap dalam range of residential lah. Betul. Range of kita tak cakap lah pasal hospitalization apa. Itu kita cerita commercial. Commercial apa. Ini kita cerita residential. Ini residential sahaja. Faham. So untuk rumah single story yang saya dengar kat sini, dia lebih memberikan banyak cabaran sebenarnya. Memberikan cabaran. Dia banyak cabaran. Maksudnya ada yang saya tengok master layout plan yang dikeluarkan oleh Mami Home. Kalau untuk satu single story tu, kadang-kadang dia punya kitchen dekat depan. Kitchen kat depan. Kadang-kadang master bedroom yang kat depan. Tapi normalnya biasanya kalau kita tengok rumah tu yang kat depan adalah formal living dan sebagainya. Memang betul ke macam tu Tuan Nick? Biasa ke? Biasa tu macam mana kita decide mana depan dia, mana belakang dia lah. Yang mana kita ada satu approach dalam design kita. Kita segmentkan setiap ruang tu kepada 3 bahagian. Okay. Iaitu public, semi-public, dan privacy. Yang mana kalau saya cerita secara kepada umum, 3 segmen ni kenapa kita segmentkan dan maksud segmen ni, so maksud dia pertama ada tempat public yang mana tempat ni boleh diakses oleh tetamu-tetamu yang datang rumah, dan tetamu ni adalah orang yang kita mungkin kenalan kita yang kita tak rapat sangat, yang kita jemput untuk makan-makan saja, untuk buat connection saja. So dia bukan ahli keluarga lah, senang kata dia bukan ahli keluarga yang kita posi darah daging apa semua. So kalau public ni lebih kepada macam tu lah. So kita go pada semi public.
Yang mana semi public ni kita segmentkan dan maksud dia adalah ruang yang kepada orang yang rapat juga dengan kita, contoh kawan baik, ahli keluarga yang sepupu yang jauh-jauh, contohlah ni contoh je lah. Macam dia macam mama tua dah. Okay. So boleh lah masuk ruang semi public. Masuk bilik guest room. Ya betul, guest room contohnya, guest room, dry kitchen, wet kitchen. Tapi tempat privacy, contoh master bedroom atau bilik-bilik persendirian anak-anak, yang tu adalah privacy. Kenapa tu privacy? Sebab kita tak nak lah tiba-tiba tetamu kita datang, kita jemput dia, tiba-tiba dia masuk master bedroom. Okay. Faham. Macam tak best. So kita segmentkan benda tu untuk memudahkan lagi pemisahan antara ruang tu, dan kita boleh design secara berperingkat. Tapi kita tak ambil balik topik segmentation ni tuan ni. So maksudnya dari segi public, semi public dan juga privacy dia. Betul. Dia adalah mengikut orang kata background family ke ataupun sesebuah macam lifestyle family lah. Contoh ada orang public area dia mungkin dia living dan juga dining. Betul. Tapi ada orang dia rasa keluarga dia banyak habiskan masa di dapur untuk macam kerja-kerja merewang. Betul. Jadi adakah dia bukan spesifik, dia mengikut lifestyle sebenarnya tuan ni? Betul. Sebenarnya benda tu ada atas lifestyle masing-masing juga, macam mana family dia berinteraksi. So tak adalah ketetapan. Cuma bila dia betul, sebagai ID kita kena belajar macam mana lifestyle dia, kita kena belajar macam mana kita punya klien dia punya berinteraksi antara keluarga apa semua. So kita kena tahu benda tu lah. Faham. So bila kita ambil tahu benda tu, lagi senang kita nak pisahkan segmen 3 ni kepada bentuk berlainan. Sebab itulah macam awal-awal tadi Cik Faiz kata ada bedroom kat depan, ada ruang makan kat depan. Sebab kita dah pisahkan yang bahawa lifestyle dia ni, dia boleh ada master bedroom kat depan sebab dia nak tengok orang datang dulu ke. Tapi dia tukar pintu masuk ke tengah, ke tepi rumah tu. Biasanya rumah semi-D. Itu biasa rumah semi. Sebab dia ada laman tepi. Dia ada laman tepi. Ya betul. Faham. Menarik. Kalau rumah banglo ada dua-dua, ada keliling laman, empat dia boleh pintu masuk. So ada ruang yang boleh masuk kat situ. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Yang penting flow traffic dalam rumah tu. Ada juga yang mana kita maksudnya kat sini homeowner yang kena susun yang mana ruang public dia lah. Betul. Dekat situ. Okey. Kita ambil balik tentang segmentation dalam rumah. Biasanya macam saya banyak dapat feedback daripada pemilik kediaman. Faiz, saya nak ada formal living, saya nak ada informal living. Cuba jawab soalan saya tuan ni, macam mana perlu ke satu rumah tu ada dua living faham? Satu formal, satu informal. Okey. Asas soalan Pak Is tu dia perlu ke tak, bergantung kepada dia punya dia punya keadaan lah. Contoh kalau dia perlu lah, contoh saya bagi contoh keadaan dia ada anak-anak ataupun dia ada orang rumah dia yang tak boleh dikontrol, susah nak kontrol, dan dia menerima tetamu yang perlu dilayan dengan formal, secara formal, bukannya secara informal yang boleh gelak-gelak apa semua. So dia menerima satu tetamu macam tu, dan dia perlukan satu ruang privacy untuk guest dia. Faham. So benda tu jatuh kepada perlulah. Dia perlukan dua ruang berbeza untuk dapatkan. Ya macam kalau kita cerita tentang hukum lah. Betul, macam cerita tentang hukum, tapi kita tak boleh masuk situ. Faham tadi? So selingan sedikit. So di depan kita ni tuan ni, kita ada buku 60 panduan yang ditulis sendiri oleh Tuan Alji Yusuf, our founder di Mami Home. Jadi boleh dapatkan buku ni untuk panduan. Dalam ni ada apa tuan ni? Maksudnya ada tips. Ada tips, ada banyak tips. Contoh kita memang banyak guna tips dalam buku ni. Contoh dalam mendesign, terutama dalam pemilihan warna. Macam Tuan Haji Amir selalu tekankan kepada designer macam mana kita nak kontrol warna supaya nampak seragam. Kenapa? Sebab prinsip dia kena ada harmoni dalam ruang tu. Harmoni yang mana dalam buku. Ya, semua ni dalam buku. Yang mana lantai kena bercakap dengan dinding, apa semua analogi dia macam tu lah. So boleh dapatkan buku ni dengan berharga promosi sekarang RM50. Macam mana nak contact? Boleh contact di IG, di social media Mami Home, atau boleh direct call kepada office kepada Mami Home untuk dapatkan sekarang. So kita akan post direct ke rumah tuan dengan puan. Betul. Okey tuan ni,
kita pergi ke soalan seterusnya lebih dalam sikit. Lebih dalam sikit. Yang orang luar tak tahu apakah cabaran designer sebenarnya untuk ID. Dan designer. Contohnya tuan ni mungkin kita tak kata semua orang, mungkin ada sesetengah orang ataupun ada spesifik orang yang anggap design ni mudah. Okey, design ni mudah. Boleh tak tuan ni ceritakan tentang cabaran tersebut ya? Design Dah tekan-tekan jadi kan. tekan tarik jadi. So apa cabaran dia tadi? Okey, cabaran yang paling saya nampak umum lah. Contoh kepada freshie lah, macam designer yang baru-baru masuk ke Mami Home. Biasanya apa yang saya kenal pasti dia punya pemilihan warna dan controlling warna tu lah. So kita masuk balik kepada controller warna tu, baca kat Mami Home, Tuan Haji Amin ada juga nyatakan dalam buku ni, yang mana saya konsep sikit je dalam buku ni. Okey, dia ada konsep, bukan konsep lah, tips pemilihan warna adalah kita guna 2 warna 3 tona. Kenapa kita kena guna 2 warna 3 tona? 2 warna 3 tona. Okey, kita kena guna 2 warna 3 tona. Siapa nak tahu lebih lanjut boleh beli buku ni. Faham, menarik. So, itu cabaran. Itu cabaran. Itu cabaran dia. Itu cabaran untuk yang siapa nak jadi designer. Betul. Itu controlling warna lah. Itu dari segi yang paling. Macam tadi tuan ni sebutkan. Tapi cabaran yang orang kata yang betul-betul tapi orang tak faham tu macam mana tu. Faham kita. Yang saya nampak sebenarnya tuan ni adalah macam mana kita as a designer nak menjiwai sebenarnya untuk lifestyle tersebut. Contoh macam saya sendiri, saya cakap tuan ni, saya nak rumah saya konsepnya moden. Saya nak konsep moden, contohnya saya nak warna cream colour. Okey, cream colour saya dengan cream colour tuan ni mungkin tak sama, betul tak? Ada. Itu antara cabaran juga lah. Macam mana kita nak samakan apa yang klien envision dengan apa yang kita envision, dan macam mana kita nak nak betulkan vision dia. Kalau vision dia tu macam contohlah saya kata macam sebenarnya dari segi pandangan kita kurang cantik lah. Macam tu. Faham. Menarik, itu antara cabaran dia lah tuan ni. Betul. So di Mami Home, trendnya konsep yang popular ataupun selalu orang dah habis dah soalan cabaran. Tuan ni nak tambah apa ke? Boleh lah kalau saya nak tambah cabaran lain adalah sebagai designer kita mengambil masa yang banyak lah, mengambil masa yang lama lah untuk mendesain sesuatu ruang tu. Kita ambil masa lama. Contohnya tim kami biasa berada kat sini dalam 12 jam ataupun kadang-kadang seminggu pun ada pernah tidur sini. Faham. So tu antara cabaran dia lah. Sebab tu kita kat Mami Home kita tekankan konsep CGPA, yang mana semua orang kena ada creative, grow, passionate dan amanah. So dia kena kreatif menyelesaikan masalah, dia kena grow dalam dia punya career, dan dia punya passionate itu kena ada. Passionate ni bagi saya yang paling penting lah untuk designer, yang mana dia boleh hadap tak balik malam, tak balik seminggu. Tapi tu kisah-kisah lama lah, kisah-kisah lama. Cabaran-cabaran kita memang kita seminggu pun tidur sini, mandi pun kat sini, sebab tu banyak bau gigi dalam toilet. So biasalah tu. Betul. So tu antara cabaran-cabaran as designer lah. As a designer. Tapi Alhamdulillah, apa tugas saya sebagai designer adalah saya memperkenalkan macam mana cara-cara yang lagi cepat untuk elakkan tim-tim kita yang baru ni untuk ulangi benda mistake yang sama, yang mana kita tidur kat office apa semua. Faham. So sekarang kita tak nak ikut designer yang lama-lama, yang mana cara kita tidur malam apa semua. So maksudnya dah modernkan lah. Kita cuba modernkan. Sebab kita semakin lama kita semakin maju. So kita sebagai rakyat yang bertamadun, orang yang bertamadun dan civilized, kita kena ikut peredaran zaman dan jadi orang yang bertamadun jugalah. Betul. Saya setuju itu cerita tuan ni sebenarnya. Betul. Dan tadi kita cerita tentang cabaran. Cabaran. Tak tidur malam. Betul. Kadang nak cari satu benda yang kreatif untuk kita hasilkan satu ruang tu pun ambil masa. Kalau nak tahu cerita menarik lagi, ada tak satu kisah kisah menarik lagi sebagai ni pengalaman saya sendirilah. Sebagai designer, kadang-kadang design tu saya termimpi. Datang daripada mimpi, ilham. Datang daripada mimpi. Kadang-kadang kita start dengan design tu pada hari tu. So kita balik tidur dan kita harap dapat siap, dapat sambung esok untuk fikir esok lah.
Tapi masa kita tidur malam tu, kita termimpi. Terbawa-bawa. Solusi design tu atau macam mana boleh pusing lagi. Benda tu memang jadi kat saya. So saya ada tanya juga beberapa orang designer lain, senior designer terutamanya. Rupanya benda tu memang ada lah. Memang wujud lah dan dia orang pun alami juga. So yang tu benda yang menarik bagi saya dan juga cabaran lah sebab tiba-tiba bangun pukul 3 pagi saya teringat design So yang kat PC buat terus. tak masalah tak ada PC kat rumah. So kita tu masalah tak ada PC kat rumah. So solusi yang kita dapat, design solusi yang kita dapat dalam tidur tu kita tak dapat. Kita pagi tu dah lupa dah lepas sambung tidur. Oh, Allah kena dapat balik waktu tidur tu. Okay. Tapi yang saya rasa benda yang paling puas bila kita dapat hasilkan satu projek ataupun satu projek, satu design. Betul. Satu design tu bila kita bagi kepada pemilik kediaman, bila kita tengok. Sebab saya banyak present 3D. Betul. Tuan ni pun banyak present 3D. So kita boleh nampak daripada riak muka pemilik kediaman, nampak macam ya Allah, rumah dia. Ya, pertama dia boleh tengok dari segi full potential dia. Apa yang kita boleh buat sebenarnya kat rumah. Yang kedua, bila dia tengok hasilkan design yang saya tak sangka rumah saya macam ni. Saya tak tahu pula boleh buat macam ni. Ya, betul. Apa lagi yang tuan ni rasa? Ada tak kisah-kisah yang macam pemilik kediaman rasa macam dia best sangat dengan design tu? Ada tak? Tu kalau kita nak kategorikan soalan Faiz itu dalam tadi cabaran dalam career sebagai designer kan. So next adalah kepuasan dalam kita kerja lah. So benda tu apa kita tak tidur malam apa semua, kita terbawa-bawa dalam mimpi apa semua. Benda tu jadi berbaloi bila kita dah serahkan handover rumah tu dan bagi ataupun tunjuk 3D. Bila fasa 3D tu kita tunjuk 3D. Yang mana fasa 3D memang ditunggu-tunggulah untuk apa biasanya oleh klien kami. Ditunggu-tunggu untuk dia visualize macam mana rupa rumah dia berbanding dia tengok 2D lah. So bila kita tengok 3D, dia visualize dan dia dapat tengok betapa kita dapat envision dia punya requirement, dia punya vision dan kita cantikkan lagi mengikut prinsip kita. Dan ada cerita setengah orang tu bila dia dapat tengok 3D tu, dia terus macam speechless ataupun happy lah. Dia happy, ada banyak secara amnya macam tu lah dia punya reaction. Seronok sebagai designer. Saya sebagai designer bila sampai fasa 3D tu dah kita present, kita dapat reaction macam tu daripada klien, tu adalah satu kepuasan dalam kerja lah. Alhamdulillah. Maksudnya kita ikutlah CGPA tadi yang awak sebutkan tu. Kita ikut CGPA. Okey. Baik, tadi kita cerita tentang kepuasan. Jadi di Mami Home kita ada 5 konsep yang kita ketengahkan. Betul. Kita ada Scandi, kita ada Modern Contemporary, kita ada Muji, dan kita ada Neo Classical, dan kita ada Luxury Glam. Okey. Pada pandangan Tuan Nick, dalam Tuan Nick berminat pada design konsep yang mana yang orang kata yang boleh senang nak buat? Oh, ini makanan. Ini makanan. Okey, kalau tanya soalan macam tu kan, sebenarnya banyak konsep yang cantik. Betul. Sebab konsep ni pun satu selera masing-masing. Betul. Satu atas kos juga. Secara realistiknya, kos lah secara realistiknya. Tapi kalau tanya apa saya minat, dia atas sebab saya punya kehidupan saya nak macam simple, senang. Tak payah nak kemas rumah pun senang. So bila kemas rumah senang, benda tu biasa jatuh pada modern minimalist ataupun modern contempt. Ataupun modern je lah, kita boleh rangkakan konsep modern, tema modern tu lebih mudah untuk dikemas dan lebih sesuai untuk orang-orang yang nak fashion dalam dia punya hidup. Faham. Sebab kenapa? Sebab modern ni dia punya design-design semua sleek. Semua kemas, tak ada banyak bucu-bucu, tak ada banyak corner-corner. Faham. So nak kemas dia pun senang. Tak maintain tu Nak maintain, nak vacuum pun senang sebab dia semua surface yang pentak-pentak macam tu. Faham, benar. Kalau kita boleh vacuum je, berbanding dengan contoh lah you sebut Neo Classical, Luxury Glam yang ada kristal-kristal, rawang kerawang. Lepas tu nak bersih sikit tersentuh kristal lampu atas. Kering. Dia akan jatuh. Benda tu menarik. Jadi so kita berbalik. Kalau Tuan ni tanya saya konsep apa yang saya teringin nak tengok, tanya adalah macam konsep Harry Potter. Tak ada fans, tapi saya rasa benda tu konsep tu rasa macam menarik.
Untuk tuan ni, apa yang tuan ni rasa macam nak idamkan ni? Jadi kalau dapat buat design rumah ni, konsep apa tuan ni nak? Konsep apa kalau berdasarkan pop culture macam tu. Macam Harry Potter tu saya nampak macam ada English, ada Gothic juga. Betul. So kalau berdasarkan konsep macam tu, Lord of the Ring pun ada. Tapi Lord of the Ring banyak konsep kat dalam ni. Konsep dalam tu betul. Kadang saya suka tengok konsep yang macam mana dia bagi post apocalypse, ataupun lepas dunia hancur punya konsep tu, lepas tu dunia bangun hijau balik. Oh, that's it. So macam dia macam post apocalypse punya modernism lah. So kita masuk balik dalam dunia design ni tuan ni. Untuk kita jelas untuk kalau rumah kondo biasanya ada 6 ruang. Ada 6. Biasanya ada akan 6. Kalau single story dia akan ada lebih kurang ada 7. Kalau kita masuk double story dia mungkin jadi sampai 9 Yes. atau 14, 12. Tapi kalau jadi ke rumah semi pun lebih kurang macam rumah double story juga. Sama lagi. Cuma dia akan, Dia lagi lepas sikit. dan banglo. Kalau banglo pula dia bergantung pada Banglo depends on. Kadang-kadang rumah banglo tu besar tapi dia banyak sangat bilik. Sampai jadi macam satu asrama. Contoh lah tadi, contoh. Kalau kondo ambil masa berapa lama? Untuk kalau kita nak buat fasa design. Okey, Kita untuk fasa design macam kita tengok SOP kita tadi. Okey, lepas booking je kita akan ambil masa sehari. Dan dalam belas hari tu kita ambil masa dalam sejam 2 jam untuk buat analisis. Dan kita akan buat proses studi dalam tempoh masa seminggu atau 2 minggu. Bergantung kepada requirement dan kalau ada info baru daripada klien lah. Kemudian lepas je proses dipersetujui oleh klien lepas 2 minggu dalam proses studi tu, tempoh masa untuk 3D akan start dan dia akan mengambil masa 2 hingga 3 minggu. Juga bergantung kepada dia punya saiz rumah dan complexity of design lah. I see. So masa dekat situ tuan ni akan sediakan full potential rumah supaya kita boleh buat dalam rumah tu. Dan yang kedua of course kita baca. Yang ketiga tu kita tengok mix and match dekat situ. Mix and match. Yes. So tuan ni terima kasih untuk hari ni. Sesi podcast untuk hari ni dapat kita kongsikan sedikit ilmu semoga bermanfaat dan kita dapat sedikitkan tentang ceritakan tentang ilmiah dari segi design, macam mana susahnya, cabarannya tapi kepuasan. Untuk tahu lagi lanjut beli. Boleh, insyaAllah. So tuan, terima kasih banyak untuk hari ni. Sesi sembang podcast santai ID bersama saya. InsyaAllah kita akan mungkin ada sembang part tu. Kita mungkin akan ada podcast yang kedua. Untuk macam contoh tadi tuan ni kata site analysis ni kalau nak sembang pun dah boleh jadi sampai setengah jam. Betul, kan kita nak cerita kisah-kisah masa site analysis lagi lah. Oh kan, Kalau orang berminat, kita boleh cerita macam mana. Oh, seram. Serah banyak kisah. ada kisah seram, Ada kisah seram, ada kisah sedih, ada kisah sedih. Betul. yang menggembirakan lah bila. So bila kita kisah analisis tu kadang kita jumpa banyak kes lah. Banyak kes. Kita kena jadikan satu topik baru sebenarnya. Baru. So jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa komen dan subscribe kami di Mami Boom. Jumpa anda di podcast Santai ID. Terima kasih. Assalamualaikum